Hari ni hari ke berapa Hari ni hari ke-8. Hari ke-7 ke hari ke-8, saya tak ingat dah. Sekali tips, jangan dengar cakap orang law dalam editing kurang pada 10 second. Ini tips untuk komputer pula. Siapa-siapa pun boleh buat video, tapi bila kita boleh buat dengan kualiti macam kita buat filem, apa yang ada dalam kita punya bingkai frame kamera tu, apa yang kita nak tunjuk, tu jadi penanda aras. Maksudnya video kita tu kat tahap mana sebenarnya. 25 bulan 3 2020. Sekarang ni pukul 8.48 pagi. Masih edit video untuk hari ke-7. Dah 3 cawan kopi untuk malam ni. Sebab saya tidur semalam, saya tidur pukul 8 lebih. Lepas tu pukul 12 saya bangun, makan ubat dah sedup. Jadi macam otak ni kosong, kita tak boleh nak berfikir tau. Ubat tu, efek dia. Makan ubat tu, bila kita tak tidur, lagi teruk lah jadi. Jadi saya terpaksa tidur juga awal semalam. Tapi saya bangun pukul 12 untuk siapkan editing untuk vlog hari ke-7 ni. Sampai pagi ni tak siap lagi, baru 70% sekarang ni. Mungkin akan lewat sikit. Ni pun mata dah rasa macam nak tertutup ni. Tapi saya kena push juga benda ni. Saya tak tahu lagi macam mana perjalanan untuk vlog hari ke-8 ni. Tak ada paksaan pada saya. Memang saya nak buat, bukan tekanan daripada subscriber atau siapa-siapa. Memang diri saya sendiri nak buat. Saya kerja sendiri, apa yang seronok saya buat, saya buat. Cuba sikit lagi untuk editing. Kalau tak boleh, saya akan masuk tidur. Saya punya law dalam editing, hampir keseluruhan saya limitkan footage yang mana-mana tak pada saya tak penting dalam kurang pada 10 second. Kadang-kadang saya tak follow juga law tu, sebab kadang-kadang kita nak tunjukkan cerita melalui editing tu, melalui masa. Maksudnya kalau masa tu lebih, kebanyakan orang bila tengok YouTube, dia orang akan skip. Saya buat vlog saya macam filem. Filem ni kita nak kena hayati cerita apa-apa pun. Sebenarnya bila kita tengok, kita kena hayati. Tu tujuan utama saya buat video sebenarnya, untuk orang hayati daripada awal sampai habis. Maksudnya bila skip satu part tu, saya tak gunakan law yang 10 second tu. Bila orang skip, sebenarnya dia dah tak faham lah cerita. Tapi ya, dia setiap video ni ada peminat dia yang lain-lain. Orang minat video jenis action, jenis cutting point laju. Ada orang suka video yang relax. Macam saya suka campur benda tu. Tapi tetap orang skip juga. Tapi bila skip ni, dia dah tak faham cerita sebenarnya. Mungkin yang cerita sebab cerita saya tak cukup menarik Cara yang paling senang sebenarnya, saya nak tunjuk part ni saya gunakan masa untuk menyampaikan cerita. Satu scene tak lebih 10 second. Yang ni kalau korang nak tengok dalam vlog hari ke-7, perintah kawalan pergerakan ni, untuk intro tu dalam seminit. Tapi untuk satu footage tak lebih pada 10 second. Seminit tu ada banyak footage, tapi dia tak ada dialog, cuma ada bunyi saja. Saya tak tahu ada orang perasan ke tak. Kalau orang perasan, maksudnya memang dia A dalam bidang tengok cerita, tengok movie, tengok YouTube ni. Kalau orang tu skip, dia terlepas lah satu cerita sebenarnya. Korang berjaya rasa film dia tu, korang dapat lah. Kalau tak dapat, tak dapat lah. Benda ni tak semestinya dalam setiap video sebenarnya. Kadang-kadang boleh lah kita guna, kadang-kadang jadi bosan. Ni teknik yang saya dapat daripada pemerhatian, daripada video-video, daripada filem. Waktu saya belajar dulu, rasanya tak ada pun macam tu. Itu pemahaman saya je. Ni kalau salah, salah lah. Tapi tu cara saya buat video. Saya rasa saya kena tidur lah sekejap. Hari ni saya dah ada idea nak buat vlog apa. Pasal hari ke-8. Hari ke-8 saya akan buat, insyaAllah saya akan buat macam mana saya buat editing. Sambil sekarang saya sambung. Sebab sekarang ni dah pukul 10 pagi. Tak siap lagi. Baru siap dalam 80% sekarang ni. Hari ni insyaAllah macam mana saya buat editing. Sambil-sambil sekarang saya buat editing, sambil saya buat vlog. Boleh ikut macam tu. Cuma vlog yang hari 7 ni, sorry lah lambat. Kalau ada yang menunggu, minta maaf lambat. Tapi harapnya berbaloi. Saya rasa insyaAllah lah berbaloi, walaupun lambat siap. Sebab ni cerita yang dah lama, yang saya simpan. Sebelum ni saya simpan sendiri je. Ni saya share untuk kat YouTube pula. Dah nak minum jus.
Lupa nak pakai face mask. Nipis sangat sebenarnya face mask ni. Tapi boleh lah. Masa-masa perintah kawalan pergerakan ni, matahari cantik betul. Hei. Kan saya rumah tu tadi. Rumah tu saya minat. Selalu cakap kat rumah saya, nanti saya nak beli rumah ni. Kalau ada owner nak jual, kalau ada duit, kalau owner nak jual, saya nak beli rumah tu. Video ni jadi lambat sebab saya kena cari balik saya punya footage lama kat dalam hard disk. Ni semalam cari footage sampai pukul 5 pagi semalam sebab file banyak berterabur, tak ada sistem susunan yang betul. Semua hard disk penuh. Kalau nak susun, nak cantik susun, kena beli hard disk baru dulu. Lepas tu baru kita susun part by part mana yang kita nak kan. Kena pakai cap elok sikit. Kalau tak rambut ni dah nipis lah buat editing punya ha. Tak. Ni mungkin genetik agaknya kot. Tak tahu kalau golongan wanita saya dah minat kot rambut macam ni. Kata sebab bini saya suka rambut saya macam ni. Nampak nipis berkilat tak lama lagi botak ni. Tak lama lagi. Jangan submit depan ni. Okay. Hari ni saya nak bagi tips untuk editing dan untuk jadi YouTuber sekali. Tapi tips ni korang boleh guna untuk korang tengok YouTube lah sebenarnya kalau korang nak guna. Terus sekali tips, jangan dengar cakap orang. Kena jadi degil lah, korang sendiri yang buat benda tu. Korang je tahu macam mana kan. Kalau rule YouTube ni, kalau untuk kita baru start, adalah macam kita nak buat video 3 minit ke 10 minit ke. Tapi kalau perasan video-video saya sekarang ni untuk dari vlog ni semua panjang lebih dari 10 minit. Tujuan utama saya buat video panjang ni sebenarnya untuk bagi information. Kalau sebenarnya dalam video tu walaupun saya membebel, tapi banyak information dalam tu sebenarnya untuk korang kutip sikit. Dan ni semua saya dapat daripada pemerhatian. Ada yang saya belajar, ada yang belajar tapi kebanyakannya daripada pemerhatian. Footage lama ni berguna tau waktu korang nak buat. Ada setengah orang dia suka ambil video guna phone lama-lama dulu. Sebenarnya berguna untuk korang sampaikan cerita apa yang korang nak buat vlog. Itulah namanya video log lah. Yang pendek-pendek ni kiranya intro. Berapa second? Berapa second ni? 1001, 1002, 1003. Dan ni panjang. Part kucing sawan panjang sebabnya saya nak bagi experience untuk viewers. Macam bayangkan kalau korang hari-hari kena hadap kucing yang sawan macam ni. Tu maksud saya macam yang saya cakap sebelum ni, gunakan masa untuk menyampaikan cerita. Macam ayat ni, saya guna DaVinci Resolve untuk editing. Saya lebih suka untuk bagi tahu dekat yang berminat untuk buat video ni, guna apa yang korang selesa untuk guna. Jangan stick pada satu. Sebabnya kadang-kadang satu software ni dia tak boleh nak buat semua benda tau. Dia bukan multi-purpose software ni. Adalah yang multi-purpose macam Sony Vegas. Sekarang ni tak panggil Sony Vegas, panggil Magic Vegas tak silap. Multi-purpose kan. Magic Vegas, Premiere Pro, DaVinci Resolve. Semua DaVinci Resolve ni sekarang ni saya banyak guna sebab dia lagi ringan sikit berbanding Premiere Pro. Bila korang editing video yang panjang ni, korang akan perasan benda tu. Cuma dia ada limitation dia juga. Kalau saya nak buat video 360, tak seronok sangat guna DaVinci Resolve. Lagi okey kalau guna Premiere Pro. Itu preference atas masing-masing punya ni. Tapi jangan stick pada satu. Korang belajar apa yang korang guna tu bagi mahir. Korang tahu kat mana. Kalau korang nak ni kat mana, korang ni nak ni kat mana. Yang tu banyak video tutorial dekat YouTube sebenarnya. Dah bersepah-sepah. Sebab tu saya tak nak buat video tutorial. Benda tu dah overload. Dan saya bukan pembuat tutorial yang bagus. Tapi mungkin ada juga sikit-sikit, insya-Allah lah. Tapi bukan yang kebiasaan.
Ini kalau orang tak tengok YouTube sebenarnya, kalau part yang macam footage ni lama sikit, kalau orang tak minat tengok, memang dia orang biasa akan skip. Sebab tak ada action apa-apa pun, cuma sekadar cerita kan. Dan ni kembali pada point tip 1 tadi, jangan dengar cakap orang. Hari ni jadi vlog cerita kucing kan. Tapi kalau bab makan, pasal saya tukar angle. Saya tukar angle kamera sebabnya tak nak bagi audience bosan. Sebab sini saya dah cakap lebih kurang 5 minit dah sini. Part ni saya nak bercakap lagi. Tapi saya tukar angle kamera bagi audience refresh sikit otak dia orang. Yang mana tengok panjang lah Yang mana tengok panjang bagi refresh otak sikit. Environment yang lain pula. Yang tu saya dapat bila, sebab saya banyak tengok video, saya banyak tengok movie, saya banyak tengok daripada pemerhatian saya. Macam tu lagi seronok nak tengok. Bila kita dengar video yang bercakap banyak ni, bila environment tu berubah, dia refresh balik otak kita. Sama juga dengan lagu. Cakap tiba-tiba ada satu putih yang lain, lagu sikit, dia dah refresh otak kita kat situ. Tu tips. Tapi kalau orang tak minat, tetap tak minat juga macam tu lah. Kucing ni memang dia orang kuat makan. Saya pun berapa ringgit? Sebelah ni masuk. Kau beli benda kaki dia? Ha? Beli benda kaki dia? Dia dah busu. Kau kan? Agak dah busu, ada air. Hospital Rompeh, akak saya pun ada dekat buat tersalin. Bantu nurse macam tu lebih kurang dekat hospital sana. Hari satu kalau korang perasan, saya banyak cakap benda 2 kali dalam video. Sebabnya saya nak statekan balik apa yang kat daripada awal tu, mana poin penting, saya masuk balik part yang ke belakang sikit ke. Yang ni untuk environment lain-lain. Yang macam kalau kat depan awal-awal dalam minit pertama tu, 2 minit pertama tu, yang tu nama dia highlight. Kalau video kita panjang, kita nak bagi tahu video kita tu ada apa, saya gunakan teknik macam tu. Maksudnya saya masukkan highlight dulu kat depan, apa yang ada dalam video sepanjang video saya ni. Kalau orang faham. Tapi sebab ada yang komen, dia macam cakap banyak benda ulang-ulang Benda ulang-ulang sebabnya yang tu highlight benda tu. Cakap tengok ulang-ulang tu maksudnya dia tengok habis lah, daripada mula sampai habis. Sebab tu dia orang jumpa apa yang saya cakap 2 kali. Tapi pada saya, kalau saya bukan kecam ni, tapi pada saya, kalau dia tak faham macam tu, kalau dia faham lah tu saya bagi tahu benda ulang-ulang, maksudnya dia tak pandai tengok cerita sebenarnya. Sebab apa yang saya buat ni penceritaan. Saya kena statekan balik apa sebenarnya. Benda ni saya tak perlu bagi tahu pun sebenarnya. Macam korang baca buku kadang-kadang dia orang state kat situ, refer back to page berapa-berapa. Macam tu lah. Bung mana tahu ada, jagalah kambing anda elok-elok. Tapi kalau korang perasan part ni ada macam kamera sejatuh bawah. Lepas tu terus masuk ke scene ni. Tu namanya in camera transition. Transition ni kita gunakan untuk bantu audience, viewers, perubahan scene ke perubahan scene tu dia nampak seamless sikit. Jadi otak kita terima benda tu dengan lebih relax. Pasal transition juga, bila korang buat video, korang jangan guna, untuk bagi video tu nampak professional, jangan guna transition yang ada dalam korang punya editing software ni. Dia boleh nak guna macam zoom apa semua tu, tapi jangan overuse. Jangan guna banyak sangat dalam satu video. Kalau saya nak guna transition sangat pun, saya guna tak lebih pada 3. Sebab kalau lebih pada tu, video tu akan jadi macam baru nak up buat video tau. Tu ayat kasar dia, baru nak up buat video. Kalau korang tengok movie-movie Hollywood semua, korang kira berapa transition yang orang guna, dan mudahkan viewers untuk tengok video kita. Kalau dia orang tengok macam, contoh korang diri sendiri, kalau korang tengok transition banyak sangat, jadi video tu nak menunjukkan transition tu je, bukannya tu nak menunjukkan cerita. Tu tips. Kalau saya tak guna lebih. Kadang-kadang saya tak guna langsung pun, kecuali in camera transition, yang pergerakan kamera, body movement. Kalau korang bosan video saya, percayalah, saya 100 kali lagi bosan. Sebabnya video bila saya edit, saya akan tengok video tu
tak tahu apa kali sebab editing kan. Saya 100 kali lagi bosan. Tapi rasanya kalau orang yang minat ni, bila dia tengok sekali, dia boleh, insyaAllah dia boleh suka. Sebabnya saya letak effort dekat video tu. Kalau orang perasan lah. Sebab saya tengok ulang kali, logik lah kalau saya bosan kan. Tapi kalau orang yang tengok sekali bosan, maksudnya memang video tu tak best. Biasanya saya letak effort, saya letak perasaan, saya letak hati saya dekat video saya sebenarnya. Sebenarnya pukul 4 petang, 4 baru start render. Render ni maksudnya kita dah siap semua kerja kita. Kita nak proses untuk final product dia, final output dia. Apa yang kita edit panjang tu, kita nak jadikan dia satu video. Biasanya kalau PC saya ambil masa dalam 15 minit macam tu untuk 20 minit footage. Biasanya 15 minit untuk render. Ini tips untuk komputer pula. Sebenarnya kalau orang tak perlukan graphic card yang paling power pun untuk processing video ni. Cukup sekadar macam GTX. Sekarang ni apa, 2060, 2070. Tak perlu pun sampai 2080 Ti apa semua benda. Tapi make sure korang punya processor kena lagi mahal pada graphic card. Maksudnya kalau korang nak buat PC untuk editing, korang perlukan processor yang macam 6 core. Saya pakai i7 ni 4 core. i7 yang lama je, tapi sekarang ni alhamdulillah okey lagi, boleh guna lagi. Tak ada masalah untuk kerja-kerja saya. Tapi kalau korang dapat pakai 6 core, insyaAllah lagi okey. Graphic card tak perlu yang paling mahal. Yang tu saya belajar daripada, kalau bahasa orang putihnya, learn in a hard way. Silap beli. Kalau saya silap, tapi waktu tu saya tak ada graphic card. Saya jual kamera sebiji untuk saya beli graphic card untuk proses video. Waktu tu harga RM3,699. GTX 1080 EVGA for the win ni, FTW. Buat PC waktu tu saya dah ada, saya tak ada graphic card je. Graphic card ada cerita sikit dengan graphic card itu hari tu. Lepas saya jual graphic card, dan saya beli tu graphic card yang paling mahal saya boleh beli waktu tu. Bukan untuk main game pun, saya kurang main game. Jarang tak saya main game. Tapi ni nampak raya macam nak kena start balik ni. Sebab bila dah berumur ni, 31 dah sekarang ni. Main juga kadang-kadang saya main game motor, tapi saya prefer untuk buat video lagi. Sebab buat video ni saya boleh buat duit. Game ni boleh kalau kita buat duit dengan game, tapi memerlukan masa yang lama lah untuk kita buat live gaming apa semua benda tu kan. Saya pun this one only. That one 4K like Fina. Fina ni milipik saja. No, that one Fina itu suka ayah. Ah. Ice cream. Kejap lah. Learn in a hard way. Beza sebab sebelum ni saya pakai 960, GTX 960. Beza dia tak banyak mana pun. Scrubbing dalam editing software Premiere Pro, waktu tu saya guna Premiere Pro, tak ada banyak beza pun. Kalau render pun setakat seminit macam tu je beza. Prosesor lagi penting bila kita buat editing. Graphic card ni penting juga. Prosesor, SSD, graphic card 3 unit tu dia bekerja sesama sendiri. Belum masuk hard disk apa semua benda lagi. Hard disk untuk kita simpan footage, raw footage kita kena simpan untuk masa akan datang. Macam ni, video kucing ni semua saya kumpul. Lepas tu saya jadikan satu cerita. Prosesor, graphic card, SSD, RAM, untuk korang buat editing dengan smooth. Ada yang tanya saya juga, macam mana kalau saya nak start YouTube ni, maksudnya kamera apa nak pakai kan? Saya cakap kat dia, kalau dia baru nak start YouTube, better guna apa kamera yang ada dulu. Tapi invest pada PC, mikrofon. Sebab benda tu lagi penting untuk kita mudah buat kerja. Kamera ni guna apa yang ada, maksudnya macam kamera phone ke, guna iPhone 11 Pro ke yang senang kita nak guna kan. Macam saya guna mirrorless camera. Mirrorless camera ni Sony A6400. Sebab saya nak buat job. Sebelum ni saya pakai Nikon D750. Guna kamera yang ada dulu. Bila korang rasa macam korang boleh catch up ke flow dia, baru tiba masa untuk korang upgrade kamera sebenarnya. Kamera penting tapi tak penting. Dia boleh jadi penting dan jadi tak penting. Penting bila korang dah sampai satu tahap, satu level, korang nak highest quality untuk video korang, korang boleh upgrade kamera. Yang saya showkan Sony A6400, antara yang terbaik, cuma dia besar sikit. Sebab biasa kalau YouTuber kat Malaysia ni, diorang guna kamera kecil-kecil
Macam GoPro, kamera mirrorless ni pun ada yang guna, tapi rasa saya tak ramai untuk vlogging. Kadang-kadang orang malu nak pegang kamera tu. Saya pun kadang-kadang segan juga. Kalau kamera kecil senang sikit. Apa lagi tips editing. Balik ke pantai. Cerita pasal rumah. Yang ni hatchery perikanan, hatchery Jabatan Perikanan Eropah. Dia dah tutup dah sekarang ni. Saya angan-angan tak salah saya cerita nak beli kawasan ni buat saya punya studio nanti. Tapi harga dia tanah ni luas sampai ke pantai sana. Harga 22 juta. Anggarannya tu 22 juta. Nak buat studio saya kat sini sambil buat rumah sekali. Industri design punya. Angan-angan tak salah. Mana tahu jadi kenyataan. Jalan pantai pun tutup sekarang ni. Tapi nampak cantik gila kan. Cantik kan. Cahaya sunset, cahaya matahari senja dengan pokok. Pantai tutup sekarang ni. Berhenti sekejap. Saya balik ke pantai saja nak tengok, nak lalu kat sini, tengok macam mana. Tapi cantik gila, bersih je. Hikmah COVID-19. Alam semula jadi makin cantik. Kat pantai ni ada pakcik yang selalu bagi makan kucing. Harap-harap okey lah kita kucing kat sini semua. Tak apalah, tutup lah dulu. Sementara boleh tutup lagi. Tapi jarang nak tengok pantai tak ada orang, kosong, cantik macam tu. Dah lama tak tengok macam tu. Puan Hihi dengan Tuan Cik Mac dah balik lah. Okay, insyaAllah. Kalau nak mahir editing, kau kena selalu buat video. Hari ni tak pandai sangat editing, tapi sambil saya buat video YouTube, saya belajar sekali. Video tutorial sebenarnya bersepah-sepah dekat YouTube. Saya lagi prefer untuk saya buat kelas sebenarnya. Saya ada pengalaman juga saya buat kelas. Bolehlah sikit-sikit. Saya lagi prefer untuk editing ni, saya lebih suka untuk buat kelas daripada buat YouTube. InsyaAllah benda tu untuk tutorial ni sebenarnya saya ada plan nak buat, tapi belum masa lagi sekarang ni. Sekarang ni saya lebih prefer untuk buat vlog dulu, untuk saya praktis, untuk saya ingat balik apa-apa yang saya dah belajar sebelum ni. Saya sendiri pun sebenarnya saya banyak belajar daripada pemerhatian tau. Pemerhatian, saya tengok movie, saya tengok YouTube, sekeliling. Untuk editing kan, saya banyak macam tu. Sebab memang background saya belajar dalam bidang broadcasting, buat movie, buat short film, apa semua tu. Tapi lagi banyak saya belajar daripada pemerhatian. Pemerhatian ni bukan saya bangga diri ke apa. Kadang-kadang saya pun ada tersilap pandang. Daripada pemerhatian ni, saya just kongsi je, bukan saya bangga diri ke apa. Lecturer Indonesia, waktu saya belajar dulu, dia tak pernah puji sesiapa. Dalam kelas tu, dia baca saya punya, sebab dia punya assignment dia untuk saya buat pemerhatian. Pemerhatian saya ni saya buat guna 5 dia kita. Dia mata, dia rasa, dia pendengaran, dia apa lagi, penglihatan. Saya ingat nanti saya tambah lagi. Dah lama tinggal. Tapi lecturer Indonesia tu, dia tak pernah puji siapa-siapa. Tiba-tiba dia dapat assignment saya tu, siapa nama Muhammad Nur Faizi bin Muhammad Fauzi. Satu kelas diam tau. Awak punya assignment ni bagus. Macam tu dia cakap. Semua satu kelas waktu tu. Oh. Tu antara kenangan-kenangan saya kan. Waktu zaman saya belajar dulu. Tapi saya tak dapat A pun kelas tu sebab Dr. Adrian nama dia. Tak silap saya. Saya tak ingat dah kelas apa. Apa yang kita tengok, apa yang kita bau, apa yang kita rasa. Tu Vina nak tengok. Macam tu lah. Popes tu. Kat YouTube bila kita buat video ni, dia tak ada istilah kita bangga diri sebenarnya. Tak ada istilah bangga diri sebabnya kita nak bagi tahu orang, sama-sama kita nak bagi informasi kat orang. Dia tak ada istilah bangga diri. Saya bukan jenis macam tu. Saya bukan jenis bangga diri macam tu. Cuma saya cerita kat orang, at least adalah something yang saya tinggalkan. Pengalaman saya yang saya belajar tak banyak, tak banyak pun sikit. InsyaAllah boleh bagi ilmu kat orang sikit .
Okay, Fina dah besar dah. Dedek dah tak larat dah nak dukung Fina. Nama aku Fui. Tak boleh nah. Kucing. Macam mana saya tak rasa bosan lepas siap render, saya kena tengok balik. Tapi insyaAllah orang yang tengok sekali, insyaAllah tak bosan. Sebab saya tak tahu dah berapa ratus kali walaupun daily vlog. Sebab saya perfectionist tau. Saya nak buat kerja, saya cuba untuk perfectkan benda tu. Walaupun mungkin pada korang mungkin tak perfect, tapi untuk saya sendiri, saya cuba mencari point perfect dia kat mana. Untuk segala potongan, untuk segala ni, semua saya nak perfect. Tu salah satu masalah saya. Dan sebab tu bila saya buat video ataupun saya buat foto, saya ada harga saya sendiri. Tak mahal mana. Maksudnya harga yang saya sanggup untuk buat kerja. Saya tahu saya buat kerja macam mana. Sebab tu saya tentukan harga macam tu. Saya nak cerita pasal kucing hari ni. Sebenarnya kehidupan saya ni diselubungi oleh kucing sebenarnya. Saya buat thumbnail untuk video semalam. Sekarang pukul 5 lah. Lambat Target sebenarnya pukul 1 tapi tak dapat. Dapat pukul 5 pagi pun okey. Tapi hari ni dah pukul 5 petang. Dah hampir 24 jam. Tapi okey lah, still okey lagi. Still tak jauh mana Agak still tarikh tu tak lari. Tu yang saya kejar sebenarnya. Saya nak upload video hari-hari. Tapi dengan cerita sekarang ni, tempoh perintah kawalan pergerakan ni ditambah lagi 2 minggu. Tak tahu macam mana Data storage semua penuh. Bahan dia main video macam tu. Harap-harap korang jangan skip iklan. Ada modal sikit, insyaAllah saya boleh beli hard disk baru. Dapat beli 2 tera ke 4 tera tu, senang sikit. Video saya guna 2:1 aspect ratio. 2:1 ni sebab kebanyakannya phone sekarang ni dia orang screen panjang, dia 18:9. 2:1 ni lebih kurang. Dia untuk phone screen panjang, maksudnya bila korang tengok YouTube, screen tu penuh. Kalau dulu sebelum ni popular 16:9, 16:9. Sekarang ni 2:1 ataupun 18:9. Atas preference korang Kalau nak lagi cinematic kena pakai 21:9. 2, 3 berapa tau dia punya ni. Dan saya selalu upload Full HD 1920 kali dengan 960. Dan tu preference je sebenarnya. Jangan korang, bila korang buat YouTube video, jangan korang kejar cinematic video bila pakai yang korang perasan ada black bar apa semua tu. Jangan kejar benda tu. Make sure korang punya footage, korang punya editing, korang punya cinematography kena power dulu baru boleh main dengan benda tu sebenarnya. Kalau tak dia jadi macam kelakar sikit. Pada saya lah, korang nak cinematic benda tu, korang tambah black bar. Benda tu tak jadi cinematic sebenarnya. Cinematic ni, cinematography ni sebenarnya apa yang ada dekat dalam video tu berkait dengan mise en scene macam tu lah. Dia tu term kalau kita belajar apa yang ada dalam kita punya bingkai frame kamera tu, apa yang kita nak tunjuk. Yang tu boleh buat cinematic video sebenarnya. Bukannya black bar tu apa semua. Dia atas preference masing-masing. Tapi kita boleh tengok video tu nampak professional macam mana. Tu orang tanya saya buat editing pakai apa. Saya cakap saya buat basic je. Editing basic je. Cuma cut macam tu je. Cut, tukar scene. Benda tu basic je. Tools yang saya guna dalam editing software pun basic je. Tapi apa yang saya nak sampaikan dalam frame tu, faham maksudnya? Benda tu yang boleh buat jadi cinematic video. Dan orang tanya orang tanya saya bila saya buat video, bila dia tengok satu frame yang okey, itulah bendanya. ANC, apa yang ada dalam frame kita, apa yang kita nak sampaikan melalui frame tu. Tu yang penting. Paling senang kita nak bagi contoh, bila kita nak shoot sesuatu scene, kita shoot video kahwin, ada tong sampah kat belakang. Benda tu dah kacau kita punya ni sebenarnya. Melainkan memang kita nak tunjukkan tong sampah tu. Macam frame dalam bilik ni, saya nak tunjukkan bilik ni berserabut apa semua, saya nak pindah apa. Jadi barang-barang ni melengkapi saya punya frame, melengkapi saya punya mise en scene, apa yang saya cuba nak sampaikan melalui dalam video. Serius Tapi tu lah, benda tu lah yang sepatutnya orang yang buat video ni belajar sebenarnya. Kita boleh belajar benda tu melalui pemerhatian sebenarnya. Kalau kita tak pergi belajar mana-mana pun sebenarnya, kalau kita tengok movie,
boleh tengok colour palette dia orang pakai, apa yang ada dalam scene, colour apa yang ada. Walaupun kita buat vlog dekat YouTube, siapa-siapa pun boleh buat video, tapi bila kita boleh buat dengan kualiti macam kita buat filem, tu jadi penanda aras. Maksudnya video kita tu kat tahap mana sebenarnya, ataupun jadi penanda aras macam mana kualiti kerja kita. Walaupun kita buat benda simple je. Macam saya sekarang ni, saya buat konten untuk video log hari-hari saya dekat rumah. Storyline, ada permulaan, ada konflik, ada penyelesaian. Macam kita buat filem, macam kita buat short filem. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Rabu 25 bulan, breakfast campur sahur, bihun goreng, malam nasi putih, telur dadah, tom yum sayur, ikan goreng. Tom yum dengan ikan goreng ni macam tak campur je. Saya tadi lunch pun dengan bihun goreng ni. Rumah saya still puasa ni. Apalah, orang perempuan biasa kan. Lepas tu ni ada table COVID-19. Panjang ni saya buat macam ni, biar senang. Hari ni berapa Mi? Boleh tulis. Senang untuk record saya dalam video, saya masukkan sekali. Benda ni sebenarnya memang waktu ni nampak macam, sebab kita berada dalam situasi macam ni, kita tak nampak lah tu. Tapi bila video ni, bila 3-4 tahun ke datang, bila kita tengok balik, masa tu lah baru kita tahu benda-benda macam ni, detail-detail kecil tu penting sebenarnya. Saya buat mana yang saya sempat je, bukannya untuk apa ni lah, cuma sekadar untuk record dalam video saya. Mana tahu tiba-tiba 3 tahun akan datang orang tengok balik kan. Kita tak tahu benda tu yang saya cuba buat. Hari ni untuk 25 Mac, hari ke-8 Perintah Kawalan Pergerakan ni, ada 172 kes baru COVID-19, menjadikan jumlah kes keseluruhan 1796 kes keseluruhan. Hari ni 16 orang yang sembuh, jadikan total kes sembuh 199 kes, dan kes kematian ada 19 orang. Kes baru hari ni tinggi sikit semalam. Kita ambil yang positif je. Mungkin ramai yang ada simptom ni, diorang pergi buat saringan dekat mana-mana pusat kesihatan, dan harapnya kes ni makin menurun setiap hari. Hari ni juga Datuk Mahidin Yassin ada umumkan Perintah Kawalan Pergerakan ni disambung lagi 2 minggu. Tengok update-update setiap orang dekat Facebook, dekat Kuala Lumpur sendiri pun dah ramai yang risau pasal rumah sewa. Saya sendiri pun sama. Tapi angka rumah sewa cakap boleh duduk sampai pertengahan bulan 4. Tak ada masalah lah. Rasanya memang saya kena tambah duit balik tu. Dan ada dengar cerita juga, sekarang ni Tok 4 ada jalankan kerja, cari yang mana-mana yang orang yang tak mampu sewa ke, atau ada masalah untuk meneruskan kelangsungan hidup, diorang nak cuba bantu. Saya pun tak tahu lah lagi macam mana. Setakat ni makanan okey lagi, cuma pening untuk mensewa je ni. Nak kena pindah lagi lah. Tu lah update untuk hari ni. Korang jangan lupa stay safe and stay at home.